Pendidikan beliau dilahirkan pada 25 hari bulan 5 1980. Alhamdulillah. Dan seterusnya beliau dari kecil dimasukkan ke tarikah dan seterusnya, dan setelah habis sekolah beliau diantar oleh walidi ke pondok Pasir Tumbuh Kelantan. Beliau menuntut ilmu di sana selama beberapa tahun, dan sehabis di sana tamat di sana membaca kitab dan semuanya, beliau diantar oleh walidi ke Indonesia Bangil, dan juga dalam masa yang sama beliau belajar bersama Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Beliau menuntut ilmu bersama-sama di sana lebih kurang dalam 4 tahun ke 5 tahun. Setelah daripada situ beliau ke Palembang, Indonesia, belajar di Pondok Pesantren Ariyat yang masa itu modelnya Al-Habib Al-Marhum Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Habsyi, dan sekarang dipimpin oleh Al-Habib Hamid bin Umar bin Abdurrahman Al-Habsyi. Dan setelah beberapa tahun di Palembang belajar, dan beliau melanjutkan pelajaran ke Hadramaut di pondoknya Habib Umar bin Hafiz di Darul Mustafa, dan juga diantar kepada Habib Umar. Permulaan diantar ke Sanaa 2 tahun. Setelah di Sanaa, Habib Ahmad pulang lagi ke Hadramaut, ke Darul Mustafa, dan seterusnya belajar sampai habis, dan beliau masuk sini dan seterusnya insyaAllah. Sebenarnya saya nak cakap pun saya tak boleh, sebab tadi pun mula-mula pun saya tak maaf alafu minkum Ustaz. Mula-mula antum baca maulid, karena tengok antum apa kena yang nangis, karena tak boleh. Kemudian dari siapa yang perasan anak tutup muka, anak pakai serban, itu memang anak nampak Abi Ahmad ada. Ustaz Hadi baca maulid tu, anak tengok Ustaz Hadi tu muka Abi Ahmad Habsyi yang anak terus tutup muka. Dan sekali lagi Syekh Firdaus pun tepuk pada anak. Dia cakap, ya Habib, ini pandangan Syekh Firdaus. Ya Habib, Habib Ahmad hadir Habib Ahmad bersama 7 habaib. Itu pandangan Habib Syekh Firdaus. Jadi bila mendengar macam ni, dan Ustaz Hadi pun berkata sama juga. Jadi karena nak bercerita lebih tentang beliau, alhamdulillah mana mohon maaf. Jadi nanti selebihnya akan ditambahkan oleh Habib Nizam insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Yang dimuliakan guru-guru kami, Syekh Muhammad Firdaus bin Ilyas, dan juga Ustaz Hadi bin Haji bin Had daripada Darul Muhibbin, dan murid-murid beliau dan jemaah-jemaah juga daripada Padang ke Munting, Penggalan Balak yang dikasihi, dan juga Habib Mahmud Al-Hasani, dan juga isteri Ubaba Rugaya Az-Zahir Al-Husaini, Datuk Syari Anak Syabandi, dan tarikat Anak Syabandi, Ustaz Hadi, Akademi Al-Quran Ibn Hadi insyaAllah, para rombongan daripada Singapura, dari Merata Malaysia, daripada Tangka, Kumpulan Qasidah Surah Al-Hidayah, Kumpulan Hadrah Al-Hidayah, dan juga anak-anak daripada Ma'ad Al-Mahdi pimpinan Ustaz Syarif Abdullah. Di sini kita menyambut bukan bergembira, tetapi kita menyambut mengingati. Kata kalau para ulama, saya terjemahkan saja, maksudnya itu bila disebut nama orang-orang saleh, maka rahmat turun di tempat itu. Ini kan pula kita sebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan juga disebut nama para awliya-awliya Allah seperti antara masyid kami iaitu daripada Darul Alawiyah Saadatul Bani Alawin dan Habib Umar Muhammad bin Salim bin Hamzah bin Syekh Abdul bin Salim. Dan kita juga menyebut anak murid beliau, saudara saya, saudara kandung Habib Zain Al-Habsyi, iaitu Al-Habib Ahmad bin Abdullah bin Muhammad Al-Habsyi. Masih terasa kepergian beliau. Beliau orang yang luar biasa. Beliau belajar di sana sini. Beliau tidak kikuk untuk menimba ilmu, dan walaupun beliau seangkatan dengan Al-Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid, beliau tetap duduk melutut di hadapan Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid kerana mengakui keilmuan Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid. Begitu tawadhu'nya. As-sadaqah Rasul, wala benarlah kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man tawadha'a lillah atau kama qala rafa'ahu Allah. Siapa yang tawadhu kerana Allah, maka merendahkan diri kerana Allah, bukan dibuat-buat, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Al-Habib Abdullah Al-Haddad radhiyallahu anhu ada menyebut di dalam kitabnya, salah satu kitabnya, dan disebut di dalam kitab Manhaj Sawi, iaitu oleh Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Smith hafizahullah ta'ala, yang masih menetap lagi di Madinah. Habib Abdullah Al-Haddad menyatakan, jika kamu mahu melihat seseorang itu seorang wali atau saleh, lihat setelah kematiannya. Manfaatnya lebih banyak ketika mereka mati, ketika dia mati, daripada dia di dunia lebih banyak dia mati. Kerana apabila dia hidup, dia masih lagi dibeban dengan tanggungan berat di dunia, dengan hal-hal duniawi. Tetapi bila mati, sudah terlepas daripada bebanan dunia. Jadi hanya dia dan Allah, dan pemerhatiannya itu lebih tertumpu kepada keluarga dan murid-muridnya yang benar-benar mencintainya. Itu adalah Habib Abdullah Al-Haddad. Ya? Jadi kalau macam guru-guru kita ni kalau meninggal, kalau start tidak tahu siapa yang begitu, maka tujuan mereka ini, walau kerana kesibukan duniawi mereka ini berdakwah kepada umat dan sebagainya, tidak dapat bertumpu 100% kepada ahli keluarga dan murid-muridnya semua, tetapi yang ahli keluarga ini akan dapat perhatian khusus, dan juga murid-muridnya yang benar-benar dekat dengannya. Begitu juga Habib Ahmad. Beginilah, sedang ceritalah ya. Saya pun malas nak cakap banyak. Saya pun benar-benar saya kenal Habib Ahmad ketika berfitnah. Beliau berfitnah sampai sekarang meninggal pun orang-orang yang tertutup hati mereka, bukan mata hati, tapi hati mereka ini masih berfitnah lagi. Ya. Jadi saya sebutlah, saya kenal Habib Ahmad bukan Habib Ahmad dahulu. Saya kenal pakcik-pakcik beliau, iaitu daripada di Singapura. Pakcik-pakcik beliau di Singapura, Habib Ibrahim bin Muhammad Al-Habsyi, Habib Amir bin Muhammad Al-Habsyi dan sebagainya. Mereka aktif dalam Persatuan Arab Al-Wahdah. Jadi kemudian saya kenal pakcik beliau Meja Azman di Johor, baru saya kenal Habib Ahmad. Barulah saya tahu bahawa beliau ni beginilah. Ya. Jadi saya minta kepada siapa yang ada di sini, bertaubatlah kerana melanggar sunnah perintah daripada Rasulullah SAW, supaya apabila orang itu sudah meninggal dunia, jangan kau kata-kata jelek tentangnya walaupun dia orang kafir. Kata-kata yang baik-baik saja. Ini pula perkara yang tidak benar. Habib Ahmad datang ke Tarim beberapa bulan sahaja ke Yaman, dipanggil oleh ziarah rapat dengan Habib Abdullah bin Muhammad bin Alwi al-bin Syahab Ainutri. Rapat hendak dijodohkan dengan cucu Habib Abdullah. Siapa yang nak jodohkan dengan cucunya? Habib Abdullah sendiri mau jodohkan Habib Ahmad dengan cucu Habib Abdullah. Kemudian di sini tidak ada orang kenali. Ramai orang berbangga jumpa Habib Ali bin Jafar Idrus depan orang dengan Habib Ali bergambar begitu begini, tetapi hati tidak terikat. Juga dengan guru tidak guna. Jika saya bersama Syekh Firdaus sekali, guru saya nampak dekat, tetapi hati saya tidak dekat dengan Syekh Firdaus. Tidak guna. La yanfa, tidak manfaat langsung di dunia dan juga di akhirat. Munafik itu, munafik. Habib Ali bin Jafar Ali Idrus Batu Fahad, bagaimana beliau telefon Habib Ahmad?
Bagaimana? Habib Ali di sana panggil Ahmad, ta'al. Guna handphone? Tidak. Di sini Habib Ahmad dengar suara Habib Ali. Di sini 2 atau 3 hari berturut-turut Ahmad ta'al. Sampainya Habib Ahmad, yang saya beritahu, sampainya Habib Ahmad di rumah Habib Ali. Habib Ali buka pintu. Jikalau Habib Ahmad mau jumpa, jika Habib Ali atau Habib Ahmad mau berjumpa, mereka tidak berjumpa dengan rombongan. Mereka antara mereka. Pernikahan Habib Ahmad juga direstui oleh Habib Ali, diperintah oleh Habib Ali dengan Syigin bin Yahya bin Yahya Syarifah Syigin. Sebelum 25 tahun, umur 25 tahun, Habib Ahmad wajib kahwin. Jika tidak, engkau sudah keluar daripada wilayah aku, kata Habib Ali Batu Pahat. Siapa Habib Ahmad? Siapa Habib Ahmad? Orang tidak kenal Habib Ahmad. Orang yang terbuka pada hati saja akan tahu kelebihan Habib Ahmad. Dan Syekh Fuad bin Ali, Allah yarham, rahimahullah ta'ala, ada berjumpa dengan Habib Ali. Kemudian Syekh Fuad bin Ali ada bercerita dengan salah seorang murid Habib Ahmad ini. Ketika itu Syekh Fuad bin Ali tanya kepada Habib Ali Batu Pahat, "Ya Habib, di Melaka ada atau tidak wali?" Apa kata Habib Ali bin Ja'far bin Ahmad bin Abdul Qadir Al-Idrus radhiyallahu anhu? Ada, namanya Said Ahmad bin Abdullah. Nama dia Ahmad, Said Ahmad bin Abdullah. Said Ahmad bin Abdullah. Dia akan dizahirkan umurnya 40-41 begitu. Nah, ini kedua kali saya kata cerita. Yang pertama kali yang saya pulang daripada VTL COVID cerita. Kemudian Syekh Fuad bin Ali melihat Habib Ahmad, melihat jalan. Kemudian dia kata, Syekh Fuad kata apa? "Engkau tak mat?" Habib Ahmad kata apa? Jangan main benda zaman. Habib Ahmad cari seluruh Melaka, para habaib, para sadah, para sayyid yang nama Ahmad bin Abdullah, tidak ada satu. Tidak ada satu orang pun nama Said Ahmad bin Abdullah, tidak ada. Dizahirkan umur 40-41. Ada kalangan para ulama sedikit saya tambah. Kalangan para ulama, ada wali ni, dia ada jadi wali kutub, ada jadi wali 1 hari atau setengah hari, kemudian dimatikan kerana kehebatan kedudukan itu tidak tertampung, ada dimatikan. Ada kalangan sebagai para ulama. Jadi Habib Ahmad meninggal umurnya berapa? 41. Betul lah kata Habib Ali. Ini pengalaman peribadi saya. Saya lihat rumah saya baru, Habib Ahmad baru meninggal. Saya buka pintu bilik saya yang Habib Ahmad dulu pernah duduk rumah lama tu, desainnya sama juga di Johor Bahru. Saya buka, saya lihat, saya impikan dinding tinggi supaya orang luar tidak dapat lihat dalam rumah. Dinding rumah lama saya dinding rendah. Kemudian tempat baca kitab saya di situ, jadi orang tidak lalu-lalu tidak nampak. Saya buka pintu tu, suara Habib Ahmad terus bikin saya. Zup. Boleh dah Habib, nak apa lagi? Saya tanya Habib, boleh Habib? Boleh. Saya terfikir, nanti ejen nanti ingat aku gila pula, kasi orang gila pula, tak payah diam ni. Dengar suara Habib Ahmad. Saya tahu suara Habib Ahmad, Habib, ini pukul 4.30 Habib, anak nak bangun tidur Habib. Nak bangun subuh ni macam dah 4.30. Tiba-tiba saya tidur, nampak cahaya buka seperti pintu, buka cahaya, muka Habib Ahmad keluar daripada cahaya tu, lihat saya seperti saya di Singapura. Kami selalu bermusafir bersama, berdakwah bersama. Habib Ahmad melihat muka saya dan dia tidak berbual macam biasa. Keluar suaranya, subuh saya pun bangun, subuh. Tak biasa Habib Ahmad. Itu pengalaman pribadi saya. Jadi Habib Ahmad ni bukan jalan-jalan orang. Jadi Habib Ahmad ni bukan jalan-jalan orang. Itu je boleh saya sampaikan. Banyak cerita saya sampaikan. Banyak cerita Habib Ahmad. Kau nak datang jumpa saya, kau nak datang jumpa saya, yang suka dan yang tidak suka, datang jumpa saya. Sebab tu gambar saya di tengah saya. Apa-apa saya ke depan dulu. Di sebelah kanan Syekh Firdaus pagar, di sebelah kiri Ustaz Ali dari Muhyiddin pagar. Jadi payung. Jangan cakap abang tak payung. Jadi kenapa saya tengah-tengah bukan hero? Saya dulu ke depan apa-apa jadi
untuk 4 orang, Syekh Firdaus, Ustaz Hadi, Habib Zain, dan Ustaz Hadi Akademi Al-Quran Ibn Hadi. Nama saya Nizam bin Muhammad Al-Haji. Nak panggil Habib, nak panggil Dul, nak panggil Wak, nak panggil Mat, terserah. Terserah, tak izah. Itu saja yang boleh saya sampaikan. Mudah-mudahan lebih mengenali Sahibul Haul Habib Ahmad. Dan saya serahkan Habib Ahmad ni, saya paling ingat saya Ustaz, betul kata Habib Zain. Lihat Ustaz Hadi, lihat Habib Ahmad. Habib Ahmad, saya terlupa. Saya fikir saya bukan janji, saya setengah-setengah saya fikir nanti Ustaz, insyaAllah Ustaz, anak cuba. Saya cuba, saya fikir saya nak drive, relax, datang ke belakang. Tiba-tiba Habib Ahmad kau, itu mana? Anak cuba lah, dah keluar rumah. Ustaz Hadi Maulid ni. Yalah, anak tak janji, anak cuba lah dia cakap. Jangan Ustaz Hadi, Ku fikirkan hari itu boleh 120, 130, 170 juga Ustaz daripada JB sampai terus beliau kata, baik pada tunggu semabuk ini. Saya mandi 10 minit pertama kali dalam sejarah mereka dah tunggu di bawah, terus panggil Ustaz Hadi. Itulah dia tadi. Qasidah itu selalu akan saya ingat. Beliau datang, sound system dia memang power. Ustaz Hadi datang, duduk, beliau duduk, kami pun duduk. Kemudian Habib Ahmad pun bawa, Ya Imam Ar-Rusli. Subhanallah, malam itu ajib. Malam tu malam dalam sejarah lah. Saya pertama kali bawa doa maulid dia ulang ni. Habib Ahmad kata, anak tengok Ustaz Hadi beri kitab maulid ni, anak cakap mati, tak ada lagu ni. Saya tak nak pernah doa pun maulid dia ulang ni. Tapi berkat atau karamahnya Habib Ahmad dan juga berkat Ustaz Hadi, yang ni semua ahli maulid semua, tiba-tiba lagu tu keluar, baca doa, lagu boleh keluar. Tidak pernah saya baca doa maulid dia ulang ni. Itu pertama kali. Habib Ahmad kata mati anak. saya sendiri mengaku dengan dia bersama Ustaz Hadi. Saya mengaku, Ustaz, Habib Ahmad cakap mati anak pertama kali Ustaz baca. Takut jadi macam maulid tiba-tiba dia doa pula. Jadi Ustaz Hadi mengenali Habib Ahmad juga dekat. Siapa lihat Ustaz Hadi akan lihat Habib Ahmad. Siapa lihat Habib Ahmad akan lihat Ustaz Hadi. Siapa lihat saya ingat Habib Ahmad. Siapa lihat Habib Ahmad ingat saya ketika hidup dia hidup dulu. Jadi tafadhal bismillah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang dimuliakan Habib Nizam, Sahadi, Habib dan juga saudara dan semua hadirin hadirat yang dikasihi dan dihormati sekalian. Rasa-rasanya nak buka cerita pelik-pelik sikit ini, boleh tak? Cerita biasa-biasa dan biasa dengar lah. Cerita yang tak biasa, kita tak biasa dengar, kita nak dengar lah. Jadi senang hadirin lagi hadirat yang dikasihi dan dihormati sekalian. Ada pun hari hall memperingati guru-guru, para habaib dan juga para mursyid dan orang-orang soleh yang telah meninggal dunia, yang memanglah dianjurkan dalam agama kita, memang dianjurkan oleh ahli jemaah, ahli sunnah wal jemaah. Ya, oleh kerana itu apa yang dilakukan pada hari ini dan di mana-mana dalam dunia ini memang wajar dan memang perlu dilakukan, kerana untuk memperingati para kekasih Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang soleh ini, di mana roh mereka akan balik. Setiap kali aihol yang kita adakan di mana-mana majlis, sekalian arwah orang-orang soleh akan balik di rumahnya, ya, bersama dengan teman-temannya.
Adapun orang-orang biasa yang meninggal dunia, kita tidak panggil dia di dalam majlis-majlis yang kita adakan air hall, tetapi kita katakan majlis tahlil arwah. Kerana apa? Kerana orang-orang yang kebanyakan mati ini, orang-orang awam dan sebagainya, arwah-arwah mereka itu tidak bebas. Mereka berada di alam barzakh dan mereka tidak dibenarkan untuk pulang ke rumah, kecuali keluarga dan sahabat-sahabat mereka yang akan bermimpi di dalam mimpi untuk bertemu dengan mereka. Adapun arwah para aulia, arwah orang-orang yang soleh, mereka boleh balik di rumah, kerana orang-orang yang soleh ini apabila mereka meninggal dunia, mereka berpindah alam sahaja, daripada alam dunia ke alam akhirat. Mereka melalui alam barzakh dan ditempatkan di tempat orang-orang yang ahli sa'adah. Hadirin dan hadirat yang dikasihi dan dihormati umat sekalian, oleh kerana itu para awliya Allah, para nabi, para rasul, para awliya ini, mereka bebas masuk dan keluar. Mereka bebas masuk dan keluar. Ada kalanya orang-orang yang hidup dapat berjumpa dengan arwah para awliya, anbiya dan awliya ini. Dia dalam keadaan yaqzah. Ada kalanya mereka dapat berjumpa dalam keadaan ijtima'i suri bil jismi. Ada kalanya mereka dapat berjumpa dalam keadaan rohaniyah. Selain daripada mimpi-mimpi, mereka juga boleh berjumpa dalam keadaan rohaniyah. Rohaniyah min rohaniyah. Jadi fahamkan dekat saya sini. Oleh kerana itu, kalaulah dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala mata hati kita, nescaya setiap kali ayat khol orang-orang besar, para awliya dan para kasih Allah ini, kita akan dapat melihatnya ketika dia balik di rumah, di dalam al-khol itu bersama dengan teman-temannya, dengan sahabat-sahabatnya daripada alam sa'adah. Di sana Allah Subhanahu wa taala kumpulkan di alam sa'adah itu orang-orang yang ahli zikir, dikumpulkan di kalangan ahli zikir, orang-orang yang yang alim, ulama dikumpulkan di tempat orang-orang yang ulama. Adapun orang-orang yang hafizah dikumpulkan bersama dengan golongan al-hafiz dan hafizah. Begitulah seterusnya di dalam alam sa'adah itu ada kumpulan-kumpulan orang soleh yang dikumpulkan, para anbiya, para awliya dikumpulkan di alam-alam mereka. Adapun orang-orang yang ahli syaqawah juga mereka diasingkan, di mana orang-orang ini yang tak semayang berkumpul sama-sama orang yang tak semayang. Orang-orang yang derhaka dengan Allah, minum arak, berzina dan sebagainya, dikumpulkan bersama dengan arwah-arwah orang-orang yang berharga ini. Hadirin hadirat yang dikasihi dan dihormati sekalian, bagaimanakah caranya kita nak mati dalam iman? Kita pun nak juga, kalau boleh besok, kalau kita mati besok nak balik bagaimana para awliya, para anbiya. Jadi oleh kerana itu, bukan cerita ini bukan untuk orang-orang yang mulia sahaja yang boleh balik di rumah. Kita semua pun nak balik di rumah juga. Kita nak ziarah keluarga kita juga. Kita pun nak bebas daripada alam dunia ke alam sa'adah, daripada alam sa'adah ke alam dunia. Oleh kerana itu, kalau kita buka dalam kitab Sirul Asrar Syekh Abdul Qadir, kita buka dalam kitab Foto Rabbani Syekh Abdul Qadir Jilani, kata Syekh Abdul Qadir Jilani, murid-murid aku, dia kata, apabila meninggal dunia,
semua murid-murid aku yang mengambil talqin bai'ah daripada tarikat aku akan tuliskan nama ni. Tidak akan tertinggal nama-nama daripada muridku di seluruh dunia yang duduk di bawah pimpinan tarikatku, kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Dan setiap murid-muridku yang telah meninggal dunia, dalam kitab Futuh Rabbani ada cerita itu, aku sendiri akan menjawab bersegala soalan mungkar nakir di alam barzakh, dan aku sebagai gurunya akan membebaskan semua murid-murid yang di bawah pimpinanku. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir, dan setiap murid-muridku semasa hidupnya dia beramal bersungguh-sungguh dengan amalan tarikatku, dan hati dan perasaannya ingin untuk makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia meninggal, aku sendiri dengan ruhaniah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan mensulukkan dia sehingga Allah Subhanahu wa taala membukakan futuh untuk dia makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia akan menjadi kekasih Allah di alam barzakh, menjadi awliya Allah, menjadi golongan ahli-ahli muqarrabin di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya di atas dunia dia tidak dapat menjadi wali dan kekasih Allah, tetapi apabila dia meninggal di alam barzakh akan kusulukan sehingga dia menjadi wali dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dikasihi dan hormati sekalian, kata Imam Tariqah Musa Hasan Al-Syazali, kemudian Syekh Athaillah Al-Iskandari dan juga yang lain-lain, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Sirus Sakti dan sebagainya, mereka berkata untuk melepaskan diri kita daripada azab kubur dan untuk menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, hendaklah yang mana tidak ada tarikat itu mencari seorang guru yang sejati, seorang guru mursyid yang kamil mukammil. Jangan cari guru mursyid pesepah. Banyak guru-guru mursyid tarikat, tetapi mereka belum lagi kamil. Mereka belum lagi menjadi mursyid yang kamil mukammil. Kamil artinya sempurna rohaniannya. Kamil mukammil, sempurna lagi sempurna makrifatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang guru mursyid dia belum lagi makrifat yang sempurna, tetapi apabila dia tersampai kepada mursyid yang kamil, maka dia makrifat dalam keadaan makrifat sifat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apabila dia telah sampai kepada mursyid yang kamil mukamil, dia akan makrifat kepada af'al Allah, asma Allah, sifat Allah dan zat Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah guru mursyid yang paling sempurna. Kalau anda ingin mengambil talqin bai'ah tarikat, carilah guru mursyid yang kamil mukamil, supaya makrifat anda akan sempurna sebagaimana sempurnanya makrifat guru anda. Tapi kalau anda mencari seorang guru mursyid dalam tarikat, ramai guru mursyid, tetapi belum tentu lagi anda makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa saya buka cerita ni? Sebab wali ini tidak dimonopoli oleh satu golongan. Wali tidak boleh dimonopoli oleh satu golongan. Kita semua boleh jadi wali Allah. Kita semua pun boleh bebas arwah kita apabila kita mati besok, daripada alam dunia ke alam akhirat, dan daripada alam dunia ke alam barzakh, daripada alam barzakh ke alam dunia balik, sebagaimana yang ada diceritakan oleh Habib Nizam tadi, iaitulah Syekh Ahmad. Dan saya pun Allah Ta'ala perlihatkan Syekh Ahmad dengan sahabat-sahabatnya berada, sekarang ini masih berada lagi di dalam majlis ini. Hadirin hadirat yang dikasihi dan hormati sekalian, oleh kerana itu, untuk mendapat seperti orang-orang soleh ini, hendaklah kita menjadi seorang guru mursyid yang kamil mukamil,
Semoga dengan kita mengamalkan zikir tarikat yang kita ambil talqin dan bai'ah itu daripada guru itu, Allah Subhanahu wa taala akan membukakan ainul basirah, latifatul rabbaniyah, sehingga terkeluarlah tiful ma'ani di dalam diri kita, atau disebut batin diri kita terkeluar. Maka insya-Allah Anda juga akan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, dan Anda akan dihimpunkan di tempat para aulia di alam barzakh, dan Anda akan dihimpunkan di tempat para anbiya dan aulia di alam barzakh. Bahkan Anda akan bersama dengan para anbiya aulia di dalam jannatul firdaus di akhirat nanti insya-Allah. Maka nasihat saya, carilah seorang guru mursyid yang kamil mukamil, yang dapat membimbing anda ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita cerita tentang Rasulullah, sana maulid, kana maulid, kana maulid, cinta Rasulullah, sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagaimanakah kita dapat melihat wajah Rasulullah? Kita juga ingin bertemu dengan rohaniah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup dengan kita dengan cinta, kasih, sayang saja. Kalau boleh kita nak melihat wajah Rasulullah. Kerana barang siapa yang melihat wajah Rasulullah, kata aulia, kata ulama-ulama, maka Allah jamin syurganya, dan Allah Ta'ala jamin dia terlepas dari azab api neraka dengan sebab daripada syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah jaminan orang yang bermimpi melihat wajah Rasulullah. Tetapi kalau orang itu dapat bertemu dan berpeluk dengan wajah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dapat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah telah kurniakan berbagai anugerah yang terdiri dari asrar-asrar, anwar-anwar, dan segala haqaiq yang dicurahkan dan limpahkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dadanya, seperti hujan-hujan yang turun melimpah ruah, dan dia akan menjadi kekasih Allah, akan menjadi kekasih para malaikat, para anbiya, para aulia Allah, dan sekalian makhluk di bumi dan di langit ini. Kita semua akan dapat perkara itu kalau sekiranya kita bertemu dengan seorang guru mursyid yang kamil mukamil. Untuk bertemu dengan guru mursyid yang kamil mukamil ini, kita tidak perlu tanya orang sana, tanya orang sini macam mana ini kamil mukamil ke? Tidak ada siapa yang tahu. Ada dua jalan saja untuk bertemu dengan seorang guru mursyid yang kamil mukamil. Yang pertama, kita bersolat hajat, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita ditemukan seorang guru mursyid yang kamil mukamil, sehingga Allah Taala mimpikan. Maka di situ kita dapat alamat, kita pergilah bertemu dengan dia. Kalau sekiranya yang jalan yang kedua, apabila kita bertemu dengan para aulia Allah, Allah perlihatkan kelebihan aulia itu di depan mata kita dalam keadaan yang zahir, maka itulah seorang guru mursyid yang kamil mukamil. Jadi oleh kerana itu, hadirat, carilah guru mursyid, carilah guru mursyid. Kamu juga akan dapat selalu bermimpi Rasulullah. Bahkan apabila telah sampai makam yang sempurna, kamu berada dalam keadaan sempurna rohaniah kamu, setiap hari kamu akan melihat wajah Rasulullah. Kamu akan dapat bercakap dengan rohaniah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan solat kamu akan dihadiri oleh rohaniah Rasulullah, berjalan kamu akan dihadiri oleh rohaniah Rasulullah, zikir kamu akan dihadiri oleh rohaniah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, inilah idaman para kekasih Allah Subhanahu wa taala, ingin bertemu dengan rohaniah Rasulullah, ingin bertemu dengan anbiya Allah. Bukan rohaniah Rasulullah saja, siapa-siapa saja yang menjadi wali, Syekh Abdul Qadir Azhar Syazali saja, dan anda boleh bertemu. Kerana apabila rohaniah anda telah sempurna, rohaniah anda selalu berada di alam lahut, alam yahud, di alam lahut. Di sanalah tempatnya arwah para aulia, anbiya Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh kerana itu, kalau nak panjang lagi cukup setakat ini. Saya serahkan kembali kepada Habib Nizam Ustaz Adi kan nak cakap sikit kan. Jadi saya mohon maaf kalau sekiranya saya terkasar bahasa ataupun saya cakap anda semua tak suka dengar perkara ini, jadi mohon maaf banyak-banyak. Sebenarnya saya tak nak sangat ceramah, saya tak boleh ceramah, sebab kalau saya ceramah saya jadi macam ni. Jadi saya potong cepat-cepat, saya bagi pada
Hadi untuk menutup hari ini dengan ceramah dan nasihat sikit insya-Allah. Dan sekaligus dengan doa buat kami minta berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin nur المذهب للنسيان بنور وعلى آله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه الموضوع. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. يا مدبر يا مسحر سخر علينا كل عسر ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير. Yang kami muliakan, yang kami raikan, yang kami sanjung Sahibul Bait Al-Habib Zain Al-Habsyi, Habib Nizam Al-Fadil Tuan Guru Ustaz Firdaus, Datuk Syari Habib Mahmud. Bulan lepas bertemu di Singapura, Habib Munzir Musawwah Al-Musawwah, Habib Ustaz Hadi, ahli qasidah, ayah mertua saya, bapa saudara serta para ikhwan semua muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam ilmu fikih, kalau kita bertayamum bila bertemu dengan air, terbatal ini tayamum. Maka yang bicara ini semua air maka apa yang tayamum nak guna lagi? Tak payah nak bicara. Ustaz Firdaus dah buka berbagai-bagai macam alam, tapi adakah kita masuk kepada alam tersebut? Adakah sekadar mendengar, tidak ada ambil tindakan? Maka hadirin dan hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, bagi saya 3 minit saya tak ada dia begitu. Insya-Allah setiap hari kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan, Engkau tunjukkan aku jalan yang lurus. Minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Jalan orang-orang yang lastazim minas salihin. Maka kita minta dengan Allah, ya Allah, pertemukan aku, hadirkan aku dalam majlis orang yang soleh. Maka kita minta dengan Allah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, ya Tuhan, Kau tunjukkan aku jalan yang lurus. Jalan mana tuan-tuan? Dah tentulah minan nabiyyin, dah habis semua. Ba'da Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dah wafat, tunggu saja nabi seturun. Para nabi wasiddiqin, orang yang siddiq. Berapa banyak nak cari orang yang siddiq? Susah kan? Tapi ada satu golongan yang kita perlu duduk dalam majlis itu, minas salihin, orang-orang yang saleh. Di dalam kitab Al-Imam An-Nawawi Al-Jawi, An-Nasihatul Ibad, dalam kitab tersebut disebut Sayyidina Abu Bakar menyebutkan, sayati zaman, akan sampai satu zaman orang akan lari duduk dalam majlis ulama. Inilah zaman itu. Orang akan lari daripada majlis ulama. Habib Nizam sebut tentang salah silap tadi, saya faham, saya tak faham. Saya teringat, ini kisah sanad nasab ni zaman Nabi, orang dah ketika dengan Rasulullah SAW. Satu ketika sahabat tanya dengan Rasulullah, ya Rasulullah, adakah Salman Al-Farisi itu adalah daripada keluarga engkau? Rasulullah kata, na'am, minni. Ya Rasulullah, ini Salman daripada Fars, daripada Parsi. Kenapa engkau cakap dia sebagai daripada ahli keluargaku? Lalu Rasulullah SAW menjawab, orang yang berketurunan Nabi Muhammad bukan sekadar darah, tetapi orang yang menyambung ilmu Allah dan ilmu Rasul, itu dah bahagian daripada minni, daripada darah aku, kata Rasulullah SAW. Apa engkau nak mempertikaikan hak orang ni? Apa yang kau nak mempertikaikan? Kau nak ilmu? Engkau al-fitnatu asyaddu minal qatl. Kau buat fitnah yang besar di sisi masyarakat, mengusahkan iaitu ahli bait Nabi Muhammad SAW. Irfa', kata Rasulullah, bila datang ahli bait, bangkit kau wahai sahabatku. Subhanallah.
Ini Hasan ni tuan-tuan, Habib Hasan bin Muhammad bin Salim Al-Attas, imam besar guru kami, rusyid kami. Faham? Kalau sekadar engkau mengaji fikir, kau mengaji tauhid, kau mengaji makrifat, tapi hati engkau tak ikhlas dengan Allah, hati engkau kotor dengan Allah, Allah padamkan segala makam kau pada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa ini? Hasad ini merosakkan seluruh manusia, tuan-tuan. Maka saya tak nak bahas panjang, tuan-tuan. Saya pun daripada kelas sebenarnya, daripada pagi saya cakap Abang Zain saya ada kelas, tapi sebabkan saya teringat arwah ni, tuan-tuan, Allah yarham ini, sebelum dia meninggal dia telefon saya, Assalamualaikum Ustaz ni, Habib telefon saya, zuriat Nabi SAW telefon saya, antum kena datang ni majlis maulid besok di rumah Cik Rai. Saya malam tu saya cakap dalam hati, aku ada kelas ni, aku ada majlis ni, tapi saya punya bisyarah, saya tahu yang telefon saya ini adalah zuriatan Nabi SAW. Walaupun aku tidak dapat yaqazah dengan Rasulullah, mungkin ini penghubung aku dengan zuriat Nabi Muhammad SAW kepada Rasulullah SAW. Maka saya batalkan semua kelas. Faham? Saya datang majlis maulid, diundang. Saya cakap majlis tu pada malam tu, ini bukan tuan rumah yang undang aku, tetapi ahli bait Nabi Muhammad SAW yang undang aku. Maka saya jawab telefon tu. Ini sebelum Habib Ahmad meninggal. Saya cakap dengan Habib Ahmad, besok saya nak bawa dia pergi hospital, pergi ambil darah, cek semua. Oh, dia kata saya, tak apa. Dia, saya cakap, Habib ni, klinik ni, saya akan siapkan, saya akan hantar nama, saya angkat, antum siap-siap. Besok tu dia cakap, tak apa. Nanti saya akan pergi, sampai ke wafat tak pergi. Ini Habib Ahmad ni. Saya ni tak rapat dengan Habib Ahmad, tapi Allah Ta'ala nak tunjukkan saya dengan dia. Setahun 2 tahun sebelum kewafatan meninggal dia, saya jadi rapat ni. Saya tengah mengajar di Muhyiddin. Allah. Saya sedang mengajar di Muhyiddin. Habib Ahmad datang duduk belakang kuliah. Dia sembunyi. Saya mengajar di sini, Habib Ahmad duduk kat luar mengajar, dengar. Sampai dah habis kelas, dia keluar. Saya cakap, Habib, kalau anak tahu antum ada, faham, anak tutup kitab antum mengajar. Oh tak, anak nak duduk ambil tabarruk. Anak nak ambil tabarruk. Ini kelebihan orang yang ada sifat tawadhu. Kalau sezaman dengan Habib Ali Zainal Abidin Al-Hamid menuntut ilmu di Indonesia, saya bawa balik dalam masa tak sampai 1 bulan, 3 minggu, bawa balik majlis besar dengan guru Habib Ahmad punya guru Habib Hamid di Solo, bukan Solo, di Bogor, majlis besar. Saya duduk di Palembang, orang panggil Hadramaut Thani. Di Palembang, kalau tuan-tuan tahu, orang masyhur Alawiyin, ahli Alawiyin panggil Hadramaut Thani. Semua para wali-wali Allah, semua para habaib, kalau nak kita salah sila, pasti akan bertemu dengan Hadramaut Thani, baru kepada Hadramaut yang di Yaman melalui situasi. Saya duduk satu tempat makan yang namanya Habib Hafiz. Dia tanya saya, antum men daripada mana? Anak cakap daripada Melaka. Oh, Melaka. Itu ada seorang Habib Ahmad Al-Habsyi mengaji di Palembang dengan Habib Hamid. Disebut antum nama Habib Zain, semua disebut. Oh, luar biasa itu Habib Ahmad disebut. Luar biasa disebut. Ini baru lagi 2 minggu anak balik Jakarta. Anak betul depot Jakarta, pergi dekat Pekalongan, jumpa menantu kepada Habib Lutfi. Itu penasihat Presiden Indonesia. Jumpa dengan Habib Lutfi, besok pagi terus pergi pada Pekalongan, pergi Condet, jumpa Habib Ali, iaitu qadam pada Habib Umar bin Hud Al-Attas. Kau tak kenal, memang orang tak tahulah, kau tak kenal wali kan kau. Habib Umar bin Hud Al-Attas buat maulid, masak kambing, masak lembu, dia punya besar tempat masak, satu padang bola Bukit Jalil, 1000 piuk. Ada tak kita jumpa maulid kat Melaka ni? Kat Malaysia? Tak jumpa tuan-tuan. Ini apa? Bagi orang makan maulid jadi wali kutub. Pindah daripada Singapura balik ke Condet. Saya pergi ziarah khadam pada Habib Ali Condet. Saya datang, ada jemaah itu. Assalamualaikum Habib. Assalamualaikum.
Habib Ali apa? Pas antum ziarah wali, nanti besok wali akan bagi syafaat. Ini ziarah wali. Ziarah wali-wali Allah ni, kalau dia dah wafat pun seumpama hidup. Kalau tak ada sunat MPN, takkan 24 jam orang datang. Sunat MPN, kalau antum pergi 24 jam orang datang ziarah. Orang ziarah makam Bahpolo. Dan telingan anak murid ni, kalau guru dah meninggal, tetap kena hormat tu guru kita sampai mati, sampai yaumul qiyamah. Sebab gurulah menggodam-godam, sebab gurulah kita dapat makam sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Laula murabbi, engkau takkan mengenal Tuhan engkau kalau tu ini guru tak mengenal kau tarik mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, Habib Ahmad ni Allah luar biasa tawadhu. Luar biasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala mengangkatkan kedudukan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala mengampunkan dosa-dosanya. Mudah-mudahan Allah Taala bukakan lubang kubur min raudhatil mawrad min raudhatil jannah, bahagian daripada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah Taala mempertemukannya dengan datuknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah Taala wallahu a'lam, kita akan mengikuti mereka. Mudah-mudahan kita juga dapat masuk di kalangan orang-orang yang saleh. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad asyraktu liman awsafuhu tuhyil quluba tuhayyidul ashjana. Wallahu qad athna alayhi fama yusawi alqawlu minna aw yakunu sanana. لكن حبا في السرائر قد لمديه صفوة ربنا وهدانا. وإذ امتددنا بالمودة هاهنا نرفع عين فخرنا ورجانا. للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به إله حبانا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى قبلنا عجب دعوانا. أنت لنا يا زخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا. واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا. أرنا بفضل من طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا. واربط به في كل حال حبلنا وهبالا ومن والانا. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا. والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا. ولقد رجونا فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا. وانصر بنا سنة طافي بقاع الأرض واقمع كل من عادانا. وانظر إلينا يا الله وانظر إلينا يا رحمن وانظر إلينا يا رحيم. واسقنا كأس الهنا واشفي وعاف عاجلا مرضانا. واقض لنا حاجات وحسن حتمنا عند الممات وأصلحا عقبانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا بدارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صلي عليه وآله ما حركت ريح الصبا أبصانا. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور. اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور.
اللهم ارحمنا إذا صرنا من أصحاب القبور اللهم ارحم لأمة سيدنا محمد اللهم اجبر لأمة سيدنا محمد اللهم اغفر لهم لأمة سيدنا محمد اللهم ربنا تقبل منا دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة.